Salam dan salam sejahtera, dan ulasan saya masih lagi berkisar dengan kenyataan panas yang dikeluarkan oleh mantan Perdana Menteri kita yang paling lama di Malaysia ini, iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad. Apabila beliau tidak berpuas hati hasil daripada beliau dihalang untuk membuat proklamasi Melayu. Apa yang kita lihat daripada kenyataan yang dikeluarkan semalam itu, yang mana begitu tajam dalam menyindir ataupun dalam beliau langsung sahaja mempersoalkan kerajaan yang ada hari ini, yang mana beliau mempersoalkan hak wakil rakyat untuk menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri dan mencontohi kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin, serta beliau juga mempersoalkan isu kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini dilihat hanya bercakap dan menabur janji tetapi tidak melaksanakan apa yang dikotakan. Dan beliau juga mencontohkan bahawa keadaan ekonomi dan kos sara hidup rakyat juga masih teruk. Dan beliau juga mengatakan bahawa keadaan politik pun tak stabil, setiap hari sebut benda yang dia nak buat tapi dia tak buat juga. Apa yang saya lihat daripada kenyataan yang dikeluarkan oleh Tun ini apabila menyebut tentang hak wakil rakyat ini, itu yang saya ulas semalam, bahawa wakil rakyat boleh menarik sokongan kepada kerajaan yang ada hari ini, tetapi harus en bloc, bukan perseorangan. Kerana kita sudah pun ada RUU anti lempar parti. Maka kalau berlaku penarikan daripada ahli parlimen melalui en bloc, maka jatuhlah kerajaan. Sewaktu Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi kerajaan, penarikan UMNO bukan en bloc, cuma 9 orang. Sebab waktu itu tidak berlakunya RUU anti lempar parti. Maka boleh. Tapi hari ini saya rasa kalau kita nak membuat perkara itu, maka diperlukan juga dalam en bloc, kerana akta anti lompat parti itu dah terpakai. Jika mereka melanggar perjanjian itu, akta anti lompat parti ini, maka pilihan raya kecil harus boleh berlaku di mana tempat ahli parlimen itu telah pun menarik sokongan, kerana itulah perjanjian mereka bersama dengan parti-parti mereka dan komponen parti mereka. So itu pada saya agak sukar untuk berlaku. Jadi kenyataan yang dikeluarkan oleh Tun ini, padahal beliau sendiri waktu itu sebelum PRU ke-15 ini masih sebagai ahli parlimen, dan beliau sendiri berada di parlimen sepatutnya untuk meluluskan rang undang-undang ini. Apa yang saya lihat daripada kenyataan beliau apabila mengkritik kerajaan yang ada hari ini, dalam isu apabila beliau mempersoalkan kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim, dilihat hanya banyak bercakap dan menabur janji, tidak laksanakan apa yang dikata. Saya tidak nak lihat kepada Perdana Menteri yang lain. Saya lihat kepada Tun ini sendiri. Yaitu Tun menjadi Perdana Menteri 22 tahun. Dan Tun juga tidak berjaya menyelesaikan masalah negara ini. Hari ini dia mempersoalkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang pada saya kita tahu belum lagi menjangkau selama 6 bulan. Tetapi diwar-warkan seolah-olah tidak boleh nak menyelesaikan masalah. Ini bersangkut paut dengan hal ekonomi yang beliau sebut. Apabila beliau mengatakan bahawa keadaan ekonomi dan kos sara hidup rakyat juga masih teruk. Begitu juga dengan isu politiknya. Maka dia bersangkut semua bahawa ini adalah semua hasil daripada Tun itu sendiri. Tun apabila menjadi Perdana Menteri 22 tahun, apakah negara ini tidak berhutang? Hutang yang dibuat oleh Tun dilanjutkan oleh lagi Perdana Menteri sehingga sampai kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini berjumlah 1.3 trilion dan keseluruhannya mencecah 1.5 trilion. Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri hari ini cuba mencuci tai yang kamu orang buat. Maka kamu nak menyalahkan beliau. Cuba kalau Perdana Menteri yang ada sebelum ini tidak buat hutang. Bolehlah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini melaksanakan janjinya dengan segera. Hari ini, kalau contoh kita melaksanakan janji kita kepada rakyat, memang betul begitu mudah untuk kita nak ulas. Begitu mudah untuk kita nak ucap bahawa okey besok. Duit dari mana? Kalau ada duit pun hutang lagi. Jadi hari ini, kalau Tun nak bercerita tentang itu, rakyat dah muak, rakyat dah tahu apa yang sebenarnya berlaku. Hutang-hutang negara, masalah yang teruk hari ini, bukan
Datuk Seri Anwar Ibrahim ambil negara ini dengan keadaan yang stabil dan baik. Tetapi delegasi yang ditinggalkan oleh Tun serta Perdana Menteri yang selepas itu menghancurkan ekonomi negara. Menghancurkan negara ini dengan membuat hutang begitu banyak. Yang nak membayarnya rakyat. Hari ini Tun berkata kos sara hidup rakyat juga masih teruk. Kenapa Tun tak selesaikan 22 tahun yang lalu? Kenapa Tun juga 22 bulan tidak berjaya menyelesaikan? Tun duduk dalam kerajaan PH waktu itu menjadi Perdana Menteri 22 bulan. Yang Tun fikir adalah bagaimana Tun nak menjadi Perdana Menteri yang tergolongnya daripada satu kaum. Dan akhirnya Tun meletak jawatan. Konon-kononnya tak nak bersama dengan DAP. Sebenarnya kuncinya mudah. Kita lihat apa yang berlaku dalam kerajaan yang ada hari ini. Apabila benda yang tak berfaedah, apabila yang melibatkan kroni, yang melibatkan monopoli, kita lihat apa yang telah berlaku. Monopoli banyak yang sudah mau dihapuskan. Maka ini sebenarnya menguntungkan rakyat. Monopoli ini mungkin melibatkan kroni-kroni Tun ini sendiri. Jadi dia bermain dengan isu sentimen DAP yang konon-kononnya tak menyokong ini itu ini. Inilah pembohongan yang secara halus menipu rakyat. Banyak perkara-perkara yang kita boleh lihat selepas ini. Jadi hari ini beliau mengatakan bahawa keadaan politik tidak stabil. Apa yang tidak stabil? Kalau Tun hari-hari membuat kenyataan politik juga. Kalau Tun hari-hari membuat kenyataan politik yang berbaur, apalagi memainkan isu sentimen perkauman yang kita dengar ini, maka kestabilan politik itu tergantung kepada tokoh-tokoh politik yang ada di negara kita ini. Sebab itu sepatutnya Tun bersama-sama dalam menyokong kerajaan yang ada hari ini supaya maju negara kita ini. Kalau Tun betul-betul sayang pada negara ini, kalau Tun betul-betul sayang kepada bangsanya yang beliau cuba mainkan isu hari ini orang Melayu. Tetapi hari ini Tun nak memperjuangkan cerita orang Melayu. Apakah Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri itu bukan Melayu? Ini Tun patut lihat. Berapa ramai pemimpin Melayu yang Tun jatuhkan. Melayu berpecah politiknya kerana Tun juga. Jadi Melayunya berpecah daripada politik ini tadi bersama juga dengan perpecahan Melayu ini tadi disebabkan oleh perangai Tun itu sendiri. Jadi isu pokok pangkalnya hari ini adalah kesalahannya daripada Tun ini sendiri. Apa yang kita lihat? Keadaan politik yang dia kata tak stabil. Daripada segi kerajaan yang ada hari ini stabil lah. Tapi daripada segi komen pembangkang dan orang seperti Tun ini menyusahkan rakyat. Kerana pelabur akan melihat, menilai daripada komen-komen mereka ini. Sepatutnya hentikan komen yang memburukkan keadaan. Di sini beliau kata, perlembagaan kita menyebut bahawa tanah Melayu ini adalah milik orang Melayu. Dan Melayu ini adalah orang asli kepada negara ini. Tetapi sekarang ini orang Melayu tak boleh dakwa negara ini milik orang Melayu. Ini kebanggangan juga. Dia memain sentimen di situ. Sebagai seorang Perdana Menteri, semakin hari, semakin dinilai oleh rakyat, sebagai mantan lah Perdana Menteri, dinilai oleh rakyat, kenyataan-kenyataan Tun ini sudah pun agak terpesong. Malaysia tidak boleh dikatakan sebagai milik orang Melayu dah. Kerana satu perkara, kalau Semenanjung Malaysia boleh, tetapi kalau Malaysia dah tak boleh. Kenapa saya kata seperti itu? Kita ada satu perjanjian yang termaktub, iaitu MA 63, Malaysia Agreement 1963. Itu dah termaktub. Jadi selama ini Tun menjadi Perdana Menteri, patutlah beliau tidak memberi manfaat apa-apa kepada Sabah dan Sarawak. Zaman Tun lah hasil negeri Sabah dan Sarawak banyak diambil untuk menghidupkan kroni-kroninya. Tetapi beliau tidak pernah berterima kasih dan menindas orang Bumiputera paling banyak di Sabah dan Sarawak. Akhirnya kemiskinan itu kita boleh lihat sampai hari ini. Jadi di sinilah sifatnya Tun yang kita boleh lihat. Duit yang dipunggah daripada Sabah dan Sarawak, hasil minyak ini tadi, minyak dan gas ini, dibawa ke pusat. Sepatutnya orang-orang Melayu kaya. Tetapi hari ini malah lebih ramai kemiskinan orang Melayu itu berlaku. Ini adalah hasil daripada kerja Tun. Mana Tun letak duit hasil Petronas kita ni yang banyak-banyak? Jawab. Jadi ini sepatutnya beliau jawab kepada rakyat. Dan begitu juga beberapa syarikat yang dikatakan melibatkan
kaum kerabatnya beliau diselamatkan. So, Tun tak payah cakap banyak dalam isu ini. Rakyat hari ini akan mengorek benda ni dan akhirnya nanti terburai. Kami sebagai anak muda pun boleh nampak perkara seperti ini. So, apa lagi?